Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Kita mulakan kuliah kita, pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jadi syukur alhamdulillah kita sama-sama rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan izinnya ya, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah ya, pada pagi ya hujung minggu yang berbahagia ini kita masih ya diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama ya dalam majlis ilmu ya di taman-taman syurga. Mudah-mudahan ya dengan berkumpulnya kita pada pagi ini ya diberkati dan dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tak lupa juga ya dengan keberkatan majlis ini ya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kefahaman ya, dibukakan pintu ilmu, diberikan kekuatan ya untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat kongsikan ya bersama dengan ya ahli keluarga kita, rakan-rakan kita dan masyarakat sekeliling kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih semua atas komitmen ya para peserta ya, dan itu juga khasnya kepada ya Datin Raja Hanaliza ya selaku yang mengetuai ya dalam RH Qiraat Center ini ya, yang bersungguh-sungguh ya mengadakan, menganjurkan pelbagai program-program yang berkaitan dengan pengajian Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita doakan kesihatan buat beliau ya, tim beliau, supaya program ini terus bersambung ya sehingga bila-bila ya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah ya, pada minggu lepas ya, pertemuan pertama kita kita telah bicarakan ya, sedikit tentang Itmamul Harakat ya, dan ini adalah lanjutan pertemuan yang kedua. Masih lagi dalam kita bicarakan tentang kesempurnaan ya harakat, iaitu baris-baris yang terdapat ya dalam mushaf kita ya, dalam Al-Quran ya, yang kita lihat, kita pandang hari-hari ya, adanya baris atas ya fathah, adanya baris bawah ya, yang kita panggil ya kasrah ya, adanya juga ya baris dhammah ya, atau kita panggil dengan baris hadapan, dan begitu juga dengan baris sakin. Semua baris-baris yang ditulis ini bukan saja ditulis, tapi ya perlu kita kena tahu kenapa ia ditulis. Ya, tak lain tak bukan ya supaya setiap kali kita lihat pada baris-baris tersebut, maka di situ menuntut kepada kita supaya dapat melafaz ya dengan cara yang betul ya, dengan cara yang sempurna ya, seperti mana yang asal-asal ya diletakkan tanda-tanda dan baris ya dalam Al-Quran. Okey, jadi insya-Allah pada kali ini
kita akan teruskan sambungan kita, iaitu bahagian yang kedua. Bahagian pertama kita dah bincangkan ya. Jadi kita dah bincang pada minggu lepas ya, sebutan huruf tunggal, iaitu daripada huruf alif sampailah pada huruf ya. Ya, sebutan huruf tunggal. Jadi apabila berada dalam ia bersusun dalam kalimah, maka pada ketika itu ya, huruf-huruf itu telah dibariskan ya. Jadi kalau ketika huruf tunggal, ketika dia tidak berbaris ya, dia disebut dengan zat huruf tersebut ya. Sebab itu kita kalau di awal-awal ya, kalau kita ingat masa belajar dulu, kita akan belajar alif, ba, ta, sa, jim ya. Ini adalah suara-suara bagi zat huruf. Tapi bila duduk dalam kalimah ya, ataupun dalam perkataan, dalam ayat-ayat Quran, maka telah ya, maka akan dibaca mengikut apa yang dibariskan ya. Jadi kita dah belajar pada sebelum ini ya, apa tuntutan bila dibaca dengan baris fathah, bagaimana cara nak sebut baris fathah, bagaimana cara nak sebut baris kasrah ya, apa itu fathah, apa itu kasrah, apa itu dhammah ya, kita dah bincangkan pada minggu lepas. Okey. Jadi masih lagi ya di bawah tajuk itmamul harakat, kita masuk tentang tempo ya. Tempo dalam penyebutan setiap huruf yang telah bersusun dalam kalimah ataupun dalam satu ayat tu, dia ada tempo dia. Ya. Jadi tak maulah sebab huruf-huruf Quran tu dia ada tempo dia. Ya, ada cepat, ada lambat, ada cepat, ada lambat. Dia tak sama ya. Sebab itu kalau kita sebagai guru Quran ya, baik mengajar Iqra ke ya, yang muqaddam ke, maka tempo ni kena tahu ya, supaya nanti bila dalam bacaan Al-Quran yang sebenar, tempo tu tak lari. Tak adalah berlaku yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan kan. Kadang-kadang kita belajar Iqra kan, abata kan, kita sebut kan, ta'aba. Jadi dia satu tempo je ya. Sabata contohlah ya. Itu yang berlaku. Tapi sebenarnya kita kena faham sebagai guru Quran ataupun orang yang nak mempelajari Al-Quran, yang nak lihat bagaimana sebutan bacaan itu dapat disempurnakan, kena lihat tempo dia. Sebab bila baca Quran itu dia tak lari ya. Dia tak lari. Ada yang dibaca dengan lambat, ada yang dibaca dengan pantas ya, dengan cepat, dan dibaca dengan sederhana. Jadi dan tempo ni ada pada setiap huruf ya, daripada huruf alif sampailah pada huruf ya. Jadi apa yang kita nak faham, setiap huruf yang berbaris itu sama ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris sakin, baris mati ya, semuanya ada tempo dia. Okey, ini yang kita nak bincangkan, nak kita kongsikan bersama pada hari ini ya, supaya kita baca tu kita dapat rasai ya, kesempurnaan dalam sebutan bacaan Al-Quran. Okey, baiklah. Kita lihat, tengok ya, ini yang kedua, iaitu cepat dan lambat. Apa cepat dan lambat ni ya? Okey. Di sini tempo sebutan harakat ya, ataupun disebut sebagai ada pemanjangan lah ya. Tapi pemanjangan tu bukan merujuk kepada yang kita faham tu dah hukum tajwid, hukum mat ya, itu panjang juga ya, itu dalam bab yang lain. Ini kita dalam bab harakat, dalam bab baris dulu. Dan kita masuk huruf-huruf yang berbaris. Jadi dia ada tempo dia. Ya, okey. Bagaimana cara nak sebut dia? Okey, kadar kesempurnaan sebutan huruf yang berharakat ya adalah sangat bergantung ya pada sifat hurufnya, iaitu apa dia? Merujuk kepada sifat suara. Jadi bila tempo ini merujuk kepada sifat suara. Ya, dalam sifat suara ini ya, tak lain tak bukan dia merujuk kepada ya syiddah ya, tawassut ataupun bainiyah dan rakhawah. Ya, jadi sifat suara dia apa dia? Iaitulah sama ada ia bersifat syiddah,
bainiyah ataupun rakhawah. Jadi bila kita baca Quran tu, setiap huruf tu kita kena scan dulu, ya, perhati dulu. Jangan dah baca baru tengok, ya, tengok dulu, ya, baru baca. Itu yang kadang kita bila baca baru tengok tu yang berlaku kesalahan baris, ya, berlaku kesilapan dalam sebutan, ya. Sebab kita rasa macam ini bacanya, macam ini bacanya, kita rasa, kita andaikan dulu, itu yang banyak berlaku kesilapan-kesilapan dalam bacaan. Jadi kita perhati dulu, tengok huruf ni. Okey, jadi dalam masalah tempo ni, ya, cepat ataupun lambat, ya. Tempo ni merujuk ataupun beat dia lah. Ya, ada cepat, ada lambat. Okey, merujuk kepada iaitu tertahan suara dan terlepas suara. Ya, bila tertahan maka dia akan jadi cepat sebutannya. Ya, bila terlepas suara maka sebutannya itu ya lambat sedikit. Jadi huruf Al-Quran dia begitu, ya, dia tak sama. Jadi kita yang dah ni, berarti kita kena belajar balik daripada awal, lihat balik ini untuk betulkan balik, ya, sebutan-sebutan huruf-huruf kita tu. Sebab setiap ayat-ayat Quran, setiap kalimah-kalimah Quran itu berasal daripada huruf-huruf yang tunggal, ya, ataupun disebut sebagai huruf-huruf hijaiyah, ya. Okey. Jadi syiddah, ya, bainiyah dan rakhawah ini, bila ditanya apa itu syiddah, syiddah itu keadaan suara yang tertahan, ya, ketika melafazkannya, ya, dia melibatkan suara yang tertahan. Okey, tertahan macam mana, ya, nanti. Kemudian rakhawah apa dia? Keadaan suara yang terlepas, ya, terlepas suara. Okey, berbanding dengan bainiyah, iaitu, ya, suaranya pertengahan, tidak terlalu tertahan, ya, ya, dan tidak terlalu, dan tidak tertahan dan tidak terlepas, dia pertengahan, ya. Maksudnya sebutan itu tidak lambat dan tidak cepat. Okey, ini kita kena perhatikanlah, ya. Okey. Okey, baik. Jadi pada huruf syiddah ini ada 8 huruf, iaitu huruf alif, ya, jim, ya, dal, ya, qaf, ya, kemudian ta, kemudian ba, kaf dan ta. Ya, kalau dihimpun dalam kalimah ajid qatin bakat. Okey, kita matikan dengan contoh, kita ambil satu huruf, ya, huruf-huruf syiddah ini, ya, kita matikan dulu, ya, sebutannya dengan huruf alif, ya. Maknanya kalau kita nak merujuk makhraj, ya, nak merujuk tempat keluar dia, kena matikan dengan alif lah, ya, ataupun kita sebut dia dengan huruf yang berbaris. Okey, jadi di awal huruf, bagi huruf yang berbaris di awal sebutan itulah makhraj dia. Bagi kalau yang disakin, kita matikan dengan huruf yang sebelumnya, mana kita datangkan dengan huruf sebelumnya, contohnya alif, maka di hujung itu adalah makhrajnya. Tapi yang kita nak lihat adalah bagaimana, ya, cepat dan lambat itu berlaku. Contoh jim, ya, kalau kita sakinkan dia aj, ya, aj, qalqalah tu nanti dulu, aj, ya, aj, dia cepat. Ataupun kita sebut dengan baris atas ja, ya. Tapi kalau kita sempurnakan sebutan jim yang sakin dengan qalqalah ajja, ya, ajja. Okey, dia tak boleh sebut dengan ajja, tak boleh gitu, ya. Sebab dia kena dengan pantas, ya. Dia tertahan suara bila menyebut jim tu, ajja, ataupun ja, ya, ji, ju, ya. Ketika menyebut itu keadaan suara itu tertahan, jadi menyebabkan suara itu pantas disebut, ya, huruf itu pantas disebut. Up, ya, up, out, kalau kita matikanlah, ya, kita sakinkan abba, ya. Itu juga pada huruf kaf, ak, tak boleh ak, kita lepaskan suara tu, ak, tak boleh. Kalau tak ats, kita lepaskan ats, ya, tak boleh lah, ya. Lepas, sebab itu sifat bagi rakhawah. Jadi
Bagi suara-suara yang tertahan ini sebutannya ya adalah pantas, ya cepat. Kita jangan lengah-lengahkan dalam sebutan pada 8 huruf ini. Sama ada dia berbaris ataupun dalam keadaan dia sakin. Okey, kemudian kita sebelum pada bainiyah ini ya kita rujuk dulu kepada rakhawah, iaitu sifat lawan bagi syiddah adalah rakhawah. Ya, merujuk kepada huruf kha, zal, ghain, ta, ha, wa, fa, ya, dad, shin, waw, sad, zai, ya, sin dan ya ha. Ya. Ini adalah huruf-huruf rakhawah. Ya, iaitu huruf yang berlambatan sebutannya, temponya agak lambat, ya, sama ada dia sakin ataupun baris. Kha, ya, ataupun kita matikan dengan alif. Akh, az, ada lambat. Kalau macam dal, ad, habis. Ad, itu kalau dengan beza antara zal dengan dal. Ya, okey. Kalau ghain begitu juga. Ghairil maghdu. Tak nampak ya, dia ada tempo itu. Ghairil berlambatan sedikit, temponya begitu. Ya. Sebab apa? Nak sempurnakan sifat rakhawahnya. Ya, terlepas suara. Begitu juga pada ha. Sama ada ha tu baris atas, ha. Kita tak boleh sebut ha. Sempurnakan sifat rakhawah dia, ya, terlepas. Dia memang sifat semula jadi dia begitu. Ya, yang ada pada huruf tersebut. Ya, ini adalah sifat semula jadi ataupun disebut sebagai sifat lazimah yang tidak berubah-ubah sampai bila-bila. Ya, jadi pada syiddah dan rakha inilah yang berlaku tempo dalam sebutan-sebutan huruf, ya. Tak boleh sama je temponya. Kalau cepat-cepat semua. Okey. Jadi sama ada kita dalam bacaan kita secara hadar, bacaan secara tadwir, bacaan secara orang kata apa, tartil, ya. Ya, sama saja. Tempo ini wujud. Ya. Sebab apa? Sebab dia merujuk tempo ini kepada sifat suara. Ada yang tertahan suara, ada yang terlepas suara. Begitu juga pada Allah. Al, fa, af, ya. Afwaja. Tak boleh afwaja. Tak boleh begitu. Afwaja. Sempurnakan. Dad, au, ya, walau, dal, ya, shin, minasyaitan, ya, disebut minasyaitan. Jadi memang dia berlambatan di situ. Minasyaitan, ya. Okay, dengan sifat apa? Terlepasnya suara. Begitu juga waw, au, sad, aus, sa. Sama ada kita sebutan dengan huruf yang asal, huruf tunggal yang tidak berbaris, ya, sama saja. Sad, masa permulaan bunyi itulah. Bila kita waqafkan, bila kita matikan dengan alif, aus. Kita tak sebut aus. Okey, begitu juga pada zai, az, ya, keadaan hujung lidah itu dia ditekan ke belakang gigi hadapan sebelah yang di bawah, ya. Okey, ya, begitu juga ai, ya, kalau kita wakafkan ya, berlambatan tempo dia, ya. Sin, as, ya. Begitu juga pada ha, banyak yang masalah pada ha ni, ya. Sebab bila terlalu pantas maka hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Ya, kalau tak ikut tempo tu hilang. Mana dia punya ha-nya, mana dia punya ha besarnya, mana dia punya ha pedasnya. Ya, hilang. Ya, jadi bila kita baca tu satu-satu kita kena lihat. Ya, kalau merujuk, kalau dia tu berada di kumpulan sifat syiddah, maka sebutan dia memang, ya, pantas.
berbanding dengan dia bersifat dengan sifat ya rakhawah. Ini kena perhati elok-elok, kena perhati elok-elok antara ini apa dia punya tempo sebutan bagi huruf-huruf yang berbaris. Jadi kalau kita mengajar Iqra, kalau kita baca Iqra, kena betulkan. Kita kena tahu ini temponya cepat, ini temponya lambat. Okey. Okey, kita tengok. Ni, bagi tempo cepat dan lambat sebutan harakat ataupun sebutan yang sukun. Harakat ni merujuk fathah, kasrah, dhammah lah. Fathah, kasrah, dhammah. Yang sukun tu maksudnya iaitu keadaan kita dah belajar itu apa? Keadaan apa? Mulutnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan diam, tidak dibuka, tidak direndahkan, dipecahkan dan tidak dimuncungkan, tidak melibatkan apa-apa gerakan. Jadi bila melibatkan apa-apa gerakan itu rujuk harakat. Harakat itu maksudnya pergerakan, gerakan. Tapi kalau sukun, dia tidak melibatkan apa-apa gerakan, dia duduk diam saja, tenang saja mulutnya. Itu kita dah bincangkan pada bahagian pertama ni. Bahagian kedua ni nak belajar tempo, tapi kena relate balik, kena sebut balik biar kita kata apa, ulang-ulang bagi yang kata apa lebih jelas dan nampak. Okey. Jadi ini yang kita bincangkan tadi, maka sama ada harakat dan sukun, mesti merujuk kepada syiddah. Syiddah yang tadi itulah yang ajid, qatin, bakat, yang 8 huruf tu. Kalau yang bainiyah tadi, yang bainiyah tadi ini lin umar, sebutannya sederhana, tidak tertahan, tidak tertahan suara, tidak, keadaannya tengah-tengah lah, tidak tertahan dan tidak terlepas, sederhana keadaan dia. Al, sebutan dia sederhana saja, tak boleh al, okey. Begitu juga nun, sebutannya dengan sederhana. Bila sederhana ni tidaklah seberat dengan syiddah dan tidaklah seringan dengan rakhawah, dia pertengahan saja. Begitu juga pada ain. Asal lam, nun, mim, ra ni tak masalah, tapi pada ain ini kadang-kadang berlaku penekanan sampai tertahan suara. Siratal ladzina an'am, masa nak sebut am itu suara dah tertahan. Bila tertahan dia dah pergi ke rumah orang lain, pergi ke mana? Pergi ke bilik satu lagi, bilik syiddah. An'amta, jadi dia itu yang dikatakan pertengahan tadi tu, tidak bersangatan. Huruf lain alhamdulillah lah, bila kita duduk dalam dunia tajuk, kita lihat pada pembaca tak ada masalah sangat dalam masalah lam, nun, mim, ra, tapi masalah ain ini kadang-kadang bunyinya itu kadang-kadang bunyi seperti dilenyek, bunyi niak, niak tu hilang sampai nun pun jadi ne dah. Niak, ni'matial, 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 ada bunyi gitu. Jadi hati-hati pada ain, sebab ain ini dia tidak tertahan seperti syiddah dan tidak terlepas seperti rakhawah. Tak boleh baca dengan ni'matial ataupun ni'matial, di tengah-tengah saja, ni'matial, tidak tertahan dan tidak terlepas. Hati-hati pada bainiyah ataupun sifat tawassut bagi huruf huruf ain tersebut. Okey, ni hati-hati pada huruf ain. Lam, nun, ain, mim, ra ni tak ada masalah sangatlah, kita boleh sebut dengan baik, cuma pada ain ni tak sama, kadang-kadang kita terlalu menekan, kadang-kadang kita terlalu kata meringan dalam sebutan ain tersebut. Okey, jadi pada tempo sebutan harakat dan sukun ini, pada syiddah, bainiyah dan rakhawah ini, cuba kita lihat, kita lihat kepada huruf-huruf syiddah, ajid, qatin, bakat. Jadi sebutannya kutiba, kutiba, berbanding dengan kalau kita lihat dengan
dengan suhufa. Tak boleh kita sebut suhufa, ya. Kena suhufa. Suhufa. Ya, berlambatan sedikit dengan kutiba. Kutiba, ya. Jadi tak boleh baca kutiba. Itu tempo, ya. Kena ingat. Bila sebutan syiddah dia cepat sedikit, ya. Dia bacaan dia cepat berbanding dengan rakhawah, ya. Sebab ada sifat yang terlepas, maka sempurnakan, ya, keadaan suara yang terlepas itu. Suhufa, suhufa. Sebab nak menyempurnakan keadaan rakhawah, itulah yang menyebabkan sebutan itu jadi berlambatan. Itu kalau pertengahan, ni'imma, ni'imma, ni'imma. Dia tidak berat, ya, seperti syiddah, dan tidak ringan seperti rakhawah. Okey. Okey, keadaan suara itulah, ya. Keadaan suara itu, suara yang kita lafazkan tu. Okey, ini kalau dalam keadaan dia dalam keadaan sakin, ya. Kita lihat kepada huruf kaf ini. Akbar, ya, akbar, ya, pada huruf kaf ini kita lihat keadaan dalam keadaan sakin. Akbar, ya. Kalau kita lihat huruf sin, ya, contoh ataupun contoh lagi mim, sebutan dia sama. Sekejap, ya. Bukan mim, pada sin saja. Okey, sebab mim ni contoh bagi bayi ni, ya. Okey, kita sebut, boleh sebut dengan aslim. Tak? Aslim, aslim, akbar, akbar, aslim. Kan beza tu. Ya, berlambatan sedikit, ya. Antara aslim dengan akbar. Itu yang dikatakan temponya di situ. Ya, tak boleh kita baca akbar. Berlambatan situ tak boleh. Sebab syiddah itu dia tertahan suara. Jadi suara itu jadi cepat. Akbar, aslim. Jadi ini yang kita kena perhati, ya. Ini huruf mim, ya, ataupun boleh lihat pada huruf nun juga, ya. Dua-dua ni adalah sifat yang bainiyah lin umar, kan. Okey. Pada sakin, an'amta, an'amta. Okey, maksudnya tidak ada sifat-sifat yang menahan dia dan tidak ada sifat-sifat yang melepaskan suara, iaitu rakhawah, ya, pada ketika menyebut huruf nun dan mim yang keadaan mati, keadaan sakin. Okey, cuma yang kita nak faham di sini, bagi huruf-huruf yang syiddah sebutannya adalah pantas, ya, cepat. Temponya tu. Temponya itu. Itu tentang masalah panjang pendek itu nanti dulu. Ya, kita akan bincangkan nanti pada akan datang tentang sebab harakat ini dia ada yang kamilah, dia ada yang naqisah, dan dia ada yang isyarah. Ya, itu nanti kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Cuma sekarang ni kita nak bincang tempo je. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, ya, baik baca Fatihah ke baca surah lain tu, kita kena lihat tempo dia, ya. Kalau melibatkan huruf-huruf syiddah, sebutannya tadi dicepatkanlah, ya, dipantaskan. Jangan berlambatan. Sama ada dia nak baca dengan taranum ke, nak baca dengan berlagu ke, ataupun bacaan murattal biasa ke, tidak mujawad ke, apa-apa jenis bacaan, maka tempo ni ada di mana-mana. Ya, digunakan di mana-mana. Sebab apa? Sifat syiddah dan rakhawah ini adalah sifat lazimah. Dia mengikuti huruf-huruf tersebut. Ya, dia mengikuti huruf-huruf tersebut. Dia tak orang kata apa? Hanya tempat-tempat tertentu saja, tidak. Di mana-mana dia ada. Sama ada dia sukun ataupun dia harakat. Ini contoh-contoh tadilah, ya. Jadi kita perhati, kalau keadaan syiddah, sebutan dia pantas. Kutiba, ya. Kalau rakhawah, suhufa. Sebab nak menyempurnakan tu. Suhufa, dia lambat. Tadi baca dengan suhufa. Bila sebut suhufa, maka banyaklah sifat, maka hilanglah sifat rakhawahnya. Ya. Begitu juga kalau yang keadaan mati. Akbar,
Ya, aslim. Kalau kita sebut aslim, maka hilanglah sifat rakhawah pada huruf sin tersebut. Ya. Jadi tak boleh baca dengan akbar, Allahu akbar. Dia gitu tak mau. Ya, dia tidak ada unsur pemanjangan tempo, dia tidak seperti itu. Akbar. Okey, pantas. Berbanding dengan sin, dia lambat sedikit. Okey, jadi nampak ya. Jadi bagi huruf bainiyah ni di pertengahan lah. Sederhana. Tidak kata apa terlalu tertahan syiddah dan tidak terlalu terlepas. Tapi hati-hati pada huruf ain. Selalu saya tegur pada huruf ain. Ya, ada setengah pembaca yang bersangatan pada syiddah dan ada yang setengah membaca yang bersangatan pada rakhawah. Mungkin sebab nak menonjolkan huruf ain tersebut ya. Siratal, kita ambil contoh. Ghairil maghdubi alaihim. Masa nak sebut ain tu tertahan. Terlalu kuat. Bila tertahan, maka automatik lah. Ya, mana tidak ada berlaku, mana tertahan suara maksudnya udara pun tertahan ya. An siratal ladina an'am alaihim alaihim. Dia tak gitulah sebab dia pertengahan. Alaihim an'amta an'amta. Hati-hati pada huruf ain ya. Okey, jangan bunyi seperti dilenyek ya. Itu kita dia ada tapi tidak bersangatan ya. Sekadar saja pertengahan saja. An'amta cukup dah. Rabbil alamin. Jangan bersangatan rabbil sampai tertahan ya pada suara dalam penyebutan ain. Itu kena kita perbaiki. Okey. Baiklah kita lihat ni pada contoh di sini untuk lebih nampak gambaran dia. Jadi ini contoh ya, kalimah ta'awuz basmalah ya, dan kalimah apabila kita baca dengan qata' lah ya, iaitu sadaqallahul azim. Ini contohlah contoh, tetapi boleh kita gunakan ya dalam bacaan kita, dalam surah-surah yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca tu menunjukkan bahawasanya setiap harakat-harakat itu ya ada tempo dia. Ya, harakat-harakat ya, iaitu baris-baris itulah, sama ada baris atas, bawah, depan, mati, itu ada tempo dia. Ya, jadi kalau yang syiddah ni contohlah ya, so peringkat yang awal ni. Bila syiddah ini sebutan dia cepat. Ya. Kalau bainiyah ni pertengahan. Ya, rakhawah ini lambat. Lambat sebab apa? Nak menyempurnakan keadaan terlepasnya suara tu. Bila ada keadaan melepasnya suara maka sebutan tu jadi lambat. Ya, tempo tu jadi lambat. Okey. Okey. Kita lihat dulu pada kalimah ta'awuz ini, nampak ya? Maksudnya dalam auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun kita dah ada tempo kat sini. Ya, di sini pun dah ada tempo. Tak lagi ya. Boleh buat, tengok pada surah Fatihah pun boleh buat. Bermaksud setiap huruf yang berbaris itu ada tempo dia. Sama ada di hijau ya, sama ada di kuning ataupun dia merah. Okey. Ini contohlah ya, contoh bagi mudah kita nak faham tempo-tempo dalam bacaan Quran ya, yang melibatkan baris. Okey, belum lagi tentang panjang pendek, itu hukum tajwid tu nanti dulu. Ya, itu nanti dulu, ni yang basic sekali ya, yang asas sekali. Ya, iaitu yang apa-apa yang merujuk kepada baris tu sendiri. Okey, yang terdapat pada huruf-huruf. Ya, baris-baris yang melekat ataupun yang mengikuti pada huruf-huruf. Okey. Jadi pada auzubillah di sini dapat kita lihat ya, ada hijau, ya, ada kuning, ada merah. Ya. Betul ba pula. Okey, kuning, merah pada ha. Jadi hati-hati yang merah-merah ni lah. Hati-hati yang merah-merah ni, ya. Okey. Sebab apa? Sebab yang merah-merah ini sifatnya berlambatan sedikit. Okey, berbanding dengan hijau, dia terus jalan dia. Dia cepat dia jalan. Ya. Okey.
Cuma kalau yang kuning itu di pertengahan lah, ya, sifat bainiyah dia. Ya, lin Umar, lam nun ain mim ra. Tapi pada huruf yang ini yang merah-merah ni hati-hati. Ya, jadi pada auzubillah ini, ya, hati-hati pada tempat-tempat yang ada tanda-tanda merah ini. Okey. Kita lihat. Nah, cuba baca, ya, tengok. A'udzu billah. A'udzu billahi min. Pada ha ni yang selalu problem ni. Selalu hilang. Okey? A'udzu billahi minash billahi minash. Berlambatan sikit di situ. Okey. Jadi pun nampak dia punya keadaan ha-nya tu, ya, tak hilang. Ya, tak hilang ni maksudnya ke mana tak tahu. Ya. Billahi minasyaitanir rajim. Okey, tak kena tempo dia. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey. Okey, ni sedikit. Ni betulkan, ya, pada ya ni, pada ya ni merah ni. Ya, saya betulkan. Ya, ini merah ni. Sekejap, ya. Ni besar. Dia okey, sifat dia. Okey. Boleh nampak tak? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, hati-hati, ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sama juga, merah juga. Ya, sebab ya ni sifat dia apa dia? Sifat dia dengan sifat yang kita baca tadi adalah sifat rakhawah. Ya. Bukan, ya. Ini copy paste tadi tu. Okey, nak nampakkan pada kita, ya, pada huruf-huruf yang merah ini hati-hati, ya. Sebab sebutan dia sama ada ya ni, kalau dia kadang bila mati dia akan ada lagi harakat apa dia? Harakat mat kat situ, ya. Jadi lagi lambatlah dia punya sebutan dia, ya, bagi huruf ya ataupun waw yang mati, ya. Itu merujuk kepada huruf-huruf mat. Okey, itu nanti kita akan bincangkan. Okey, cuma dari sudut tempo ni kita lihat, ya, mana yang merah-merah ini, ya, jangan dicepatkan sebutan dia. Okey. Bagi yang hijau itu pantaskan sebutan dia. A'udzu billahi minasyaitan. Tapi hati-hati jangan muncul lah. Jangan baca dengan minasyaitan. Muncul lagi, tak mau. Minasyaitani. Syaitani. Pantas sebutan ta-nya. Syaitanir rajim. Okey. Bismillah. Jaga sin. Sin di sini kena jaga. Bismillah. Bisa pula. Bila terlalu pantas akan lahir pula satu huruf yang lain. Ya, dia akan tawalut. Bismillah. Tahu. Jadi sempurnakan rakhawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tak dia rakhawah ni pula nanti hilang. Ramai yang hilang, kadang-kadang hilang dia punya kepedasan itu sebab sebutan dia pantas. Ya, sebutannya itu cepat. Ya,
Ke mana nak mengejar pun kita tak tahu kan. Cepat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak sebut ha, begitu keadaan dia, memang keadaan suara dia terlepas. Jadi dia lambat sedikit. Rahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kalau dia faham, ya, maka di sini dah akan nampak pada bismillah ni mana yang perlu dia tempohnya itu dia perlu lambatkan. Ya, sebab lambat sebab apa? Sebab adanya sifat rakhawahnya di situ. Okey. Kemudian kita tengok pada lafaz sada, ya. Sadaqallah, dah jadi doqah, ya. Jadi hati-hati. Lambatkan pada sa ni. Sadaqallahul, ya, ni sadaqallah, habis ikut semua jadi tebal. Ya, semua jadi sifatnya itu semua sama, semua macam syiddah juga. Ya. Okey, walaupun Allah ni bukanlah ayat Quran, ya. Tapi maksudnya contoh kita kena sempurnakan, ya. Lambat. Sadaqallahul. Ha ni selalu hilang. Lenguhan. Sadaqallah. Yang ni cepatlah. Dal pantas sebutan dia. Qaf pantas sebutan dia. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Azim. Ini, ya, bagi praktis kalau kita nak praktis, ya, dalam sebutan yang basic lah, ya. Dan Fatihah begitu juga. Mana-mana huruf yang bersifat dengan syiddah, pantaskan sebutan. Mana huruf-huruf yang bersifat dengan bainiyah, sederhanakan sebutannya. Ya, berbanding dengan khawah dia lambat sedikit. Jadi di mana-mana ayat mesti melibatkan, ya, tempo ini. Ya, tak lagi temponya. Okey, ada yang nak cuba? Ni kita ramai kat sini. Ada yang nak cuba ke? Boleh cuba. Ada? Ataupun nak tanya, boleh tanya. Nak tanya yang tak faham. Yang nak bertanya tak faham pun boleh juga. Siapa tu? Saya tak dengar suara. Okey. Saya nak cuba dah. Siapa ni? Siapa? Saya tak dengar ni. Tak dengar suara ni. Aminah Ahmad. Tapi suara Puan Aminah tak jelas. Mungkin dia punya ni kot. Apa? Lain. Okey, saya tak, mungkin lain tak clear. Saya tak boleh nak semak bacaannya. Saya amin. Okey. Cuba. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Matikan dulu. Unmute-kan ni. Okey. Puan Nariah cuba. Yang lain clear sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Dia ternaik, bibir ni tu ternaik, tak nak. Minasyaitonir rajim. Cuba lagi sekali, a'udzubillah, cantik dah tu. A'udzu billah. Tu jadi lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta tu jadi panjang sebab ada harakat alif tu, ya. Bukan sebab ta tu.
Dia sebab ada harakat alif. Jadi alif tu dibaca panjang dengan 2 harakat lah. Sebab alif mat sebelumnya baris atas, maka alif tu dipanjangkan 2. Tapi ta tu tetap dengan tempo dia. Ya, tu nak faham. Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rahi sebut hi. Hi. Hi saya nak bunyi hi tu. Hi. Okey, bismillahi. Cuba. Bismillahi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cuba hati-hati pada ha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lock ya. Jangan ubah lagi dah. Dah ketat tu. Okey. Terus. Jangan moncong, tak ada. Soda. Ujung lidah belakangnya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Jangan ada tak nak gitu. Sadaqallahul azim. 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 Okey. Boleh? Ada lagi yang nak cuba? Terima kasih Ustaz. Kita Nak cuba Ustaz. Ta'awuz basmalah dengan ni je. Sadaqallah dulu. Sila. Nak cuba Ustaz boleh Ustaz? Siapa tu? Alin. Sila. Buka. A'udzubillah. Terus nanti. Ainnya hilang. Okey. A'udzubillah. Cuma hati-hati masa sebut ain dia tidak pergi ke hidung. Kalau ke hidung dia akan bunyi sengau. Suara tu dia tertahan, dia sampai kat situ je, dia tak naik atas lagi. Itu dah pergi ke hidung. Tahan jangan sampai naik ke hidung. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir. Hi-nya hilang. Ni kata hi-nya hilang. Billahi gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma saya tak nampak gambaran ya. Cuma tak tahu shin. Pastikan shin itu jangan muncul ya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Sebut ni. Sebut ni. Ni. Ni tu nak nir rajim. Nir rajim. Tu tak nak nir, tak nak ni juga. Nir rajim. Ya, nir rajim. Sebab bila nak sebut ra bersabdu, nun tu jangan dikorbankan. Maksudnya dikorbankan, nun berada tetap baris bawah. Ni, ne, tak nak ni juga. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Lock. Okey, kunci terus. Terus. Bismillah. Laju sangat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Hilang Ustaz. Cuba tengok ya. Macam contoh dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-nya mana? Tiba-tiba rahmah je. Suara ha tu tak ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nir balik. Ni. Nirrahim. Hirrahmanirrahim.
Okey. Ustaz, cuma dekat mim tu alif kecil Ustaz hilang kan? Tak ada sebab dalam apa dia punya apa nama tu? Sistem. Sistem tak ada. Tak ada buat. Tapi kita Oh. faham lah. Okey, Kita insyaAllah. faham. Jadi panjang tu Yang ni kena sebab baca lambat-lambat Ustaz. tak, dia bukan baca lambat-lambat. Dia memang tempo dia begitu. Tempo semula jadi. Cuma pada mim ni dia ada alif. Okey, cuma alif pada mim ni bukan bermaksud mim tu baca panjang. Alif tu yang dipanjang. Faham tak? Okey. Ni. Alif ni yang baca panjang. Sebab apa alif ni baca panjang? Sebab sebelumnya ada berbaris, ada huruf yang berbaris atas. Itu syarat. Alif mat nak baca panjang, sebelum ni mesti baca baris atas. Tapi bukan mim yang dipanjangkan. Yang panjangkan alif. Ya, mim tetap dengan dia punya hak dia, kedudukan dia yang asal, ya. Ma yang tunggal. Okey, yang jadi panjang tu pada alif. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu a tu. Ya, mim tetap sebutan dia pertengahan. Tempo dia begitu. Sama ada kita baca perlahan, sama ada kita baca pantas, begitulah tempo dia, sama je. Okey. Okey, insyaAllah. Nanti faham tu sikit. Tempo antara tempo dengan masalah mudud, masalah mat. Itu satu hal yang lain, satu bab yang lain. Cuba. Yang bau. Soda. Ni lambatkan. Spot ni lambatkan. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sebab apa? Sebab za ni mengacak kan. Jadi tengok sekali. Itu tempo. Ya, bukan panjang tapi tempo menyebut sad ni tu. Keadaan suara dia terlepas. Berbanding dal dengan qaf dia tak ada. Sadaqallah. Tak boleh. Sadaqallah. Itu kita lambatkan tempo dal dengan qaf tu tak boleh. Okey. Ulang Ustaz. Okey. Sadaqallahul azim. Hul'a. Sebut hul'a. Hul'a. Nak. Rendah lagi. Rendah lagi. Buka rahang. Hul'a. Hul'azim. Hul'azim. Cuma hati-hati ain tu nampak macam berat sedikit. Hul'a. Ringankan sikit lagi. Hul'a. Hul'azim. Hul'azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bolehlah ain tu dah rendah tu okeylah. Jangan terikut dengan za tu. Ustaz, Ustaz mula ni pun jenuh kot no Ustaz no. InsyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kalau tak dia lari tempo. Ustaz. Saya cuba Ustaz. Saya cuba Ustaz. Saya cuba Ustaz. Kenal. Siapa baca? Sebut nama. Siti Nora. Umi nak baca? Siti Nora Sulaiman ya. Saya cuba Ustaz. Siti Nora Ustaz. Siti Nora Sulaiman. Saya Ustaz. A'udzu billahi. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasyaitonir. Hanya hilang. Billahi minasyaitonir. Minasyaitonir rajim. Okay, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti hati-hati jaga lagi pada ha ya. Pada ha tu dapatkan lagi lembut lagi. Lembutkan. Okey. Lembutkan lagi. Suara tu lembut. Jangan ditahan. Okey, sekali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pedas dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Abang latih lagi ya. Dia punya pedas ni tu tak berapa nak pedas bunyi. Okey, tak apa. Slow-slow, jangan dipaksa. Okey, terus. Assalamualaikum Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Dulu dapat. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Soda. Apa soda? Ada yang baca sodo pun ada. Sadaqallah, perhati ya. Sadaqallahul azim. Pada hul azim dapatkan sikit lagi. Hul azim. Okey. Kalau ikut baca ni ramai nak baca. Kita tak habis lagi ni. Ini cuma praktis saja ya. Nanti ada lagi yang lain nanti boleh baca. Kita sambung lagi. Alah, tak dapat baca. Ustaz, saya nak baca Ustaz. Tak apa, ada lagi. Kita nak habiskan ni. Okey. Jadi ini yang kita nak faham sebenarnya ya. Bila kita baca Quran, kita tak perasan pun sebenarnya dalam Quran tu dia ada tempo dia. Sebab itu bacaan tu jadi sedap. Bila kita jaga tempo ni. Bahasa yang mudah ni bila kita jaga makhraj dengan sifat lah. Ya, jadi bila makhraj dengan sifat itu kita jaga, insya-Allah lah tempo tu cantik lah. Sebab tempo-tempo ni pun merujuk kepada sifat ya. Begitu juga merujuk kepada makhraj. Ya, dia tak boleh lari. Sebab apa? Tulang belakang bagi setiap sebutan-sebutan baik baris ke baik apa ke merujuk kepada makhraj dan sifat. Itu isu dia. Cuma kita nak bagi nampak di mana ya, di mana kata apa perkara itu benda-benda tu main. Berperanannya pada ketika mana. Jadi bila kita pecahkan macam ni pun kita nampak berhati-hati. Kalau tak kita rasa mana satu tempo ni ya. Jadi bila ni kita nampak mana huruf-huruf yang perlu kita cepat, mana huruf-huruf yang perlu kita lambat ya. Jadi kita rasa orang kata apa ada satu inisiatif lah ya untuk kita perbaiki dari masa ke semasa. Tak boleh baca a'udzubillah dia a'udzubillah dengan kita dah buka mulutnya ya, dengan kita dah tahu temponya, maka bacaan tu akan lebih cantik ya, lebih sempurna. Okey, terima kasih semua atas bacaan ya. Minta maaf semua ya, saya tak dapat nak dengar semua sebab kita ada lagi ni ya. Ada lagi ni. Ramai yang kita ni ya yang nak baca ni, saya faham ya. Tapi insya-Allah. Jadi mana yang dah semak tadi tu yang lain pun boleh ambil manfaat lah. Okey. Jadi ini adalah tempo ya bagi sebutan berharakat, bermaksud di mana-mana baca Al-Quran bila melibat syiddah, bila melibat rakhawah, jangan sama bunyi dia. Sebab syiddah bacaan dia pantas, rakhawah bacaan dia lambat. Maksudnya tempo dia lambat. Ya. Okey. Baiklah, kita terus masuk
Okey, tebal dan nipis sebutan harakat ya. Kalau kita ingat tadi, kalau yang di awal tadi ni kan, dalam sebutan huruf tunggal itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama harakat dan sukun ya, atas bawah depan dan mati. Kemudian tempo dia cepat dan lambat, dan satu lagi yang kita kena tahu iaitu adanya tebal dan nipis. Bila sebut tebal dan nipis merujuk kepada anggota apa? Siapa tahu? Dia jawab, anggota apa? Tebal dan nipis. Ha? Hakum Ustaz. Oh, kalkom lidah. Oh, lidah. Baik. Bila sebut tebal dan nipis merujuk kepada anggota lidah. Sebab lidah sahaja yang peranan dia ya, yang peranan dia yang menyebabkan huruf itu Tebal nipis. Tebal nipis. berlaku tebal dan nipis. Maksudnya bila baca ada keadaan tengah lidah yang terangkat, ada keadaan pangkal lidah ujung yang lidah terangkat. Ya. Dan ada keadaan lidah yang keadaan mahdin. Keadaan dia terletak saja, tenang ke bawah. Ya. Okey, kita bincangkan sikit dulu. Kita nak habiskan tajuk ni. Sebab nanti minggu depan kita nak belajar pula martabat-martabat baris. Ya, baris mana yang paling berat, baris mana yang paling ringan, dan jenis-jenis baris. Ada yang kamilah, ada yang tak sempurna, ada yang sempurna, ada baris tu sekadar isyarat saja. Tu banyak lagi tu ya. Jadi kita habiskan cover sampai ni. Apa, tebal dan nipis ni dulu. Okey. Tebal, bila sebut tebal iaitu merujuk kepada berat. Ya, beratnya kata apa, bacaan tersebutlah. Dan nipis merujuk kepada ringan sebutan ya, ataupun bacaan. Adalah ya merujuk kepada apa? Merujuk kepada isti'la dan istifal. Kalau tempo tadi merujuk kepada syiddah, rakhawah dan bainiyah ataupun tawassut. Tapi kalau tebal nipis merujuk kepada isti'la dan istifal. Ya, isti'la dan istifal ini adalah sifat lidah tersebut. Ya. Ada lidah yang sebab jangan kita tertukar dengan makhraj lidah. Al-lisan. Ya. Dalam makhraj huruf ada anggota yang ada salah satunya disebut al-lisan. Ya. Semua dah belajar makhraj huruf kan? Tempat-tempat keluar huruf. Okey, jadi tempat keluar huruf kan ada lima anggota umum yang besar ataupun makhraj am. Apa dia yang pertama? Iaitulah dua bibir, syafatain, kemudian al-lisan, lidah, kemudian al-hab, rongga kerongkong, kemudian khayshum, ya, rongga hidung, ya, kemudian jauf, ya, rongga mulut. Jadi kalau kita lihat di situ ada al-lisan, itu makhraj, ya, itu makhraj. Dalam sifat ada yang menggunakan lidah dia berbeza dengan al-lisan yang makhraj tadi itu, sangat beza. Sebab ada yang bila kita faham, itu yang kadang bila kita kurang faham, itu yang kadang bila kita baca tu kita berlaku gabungan antara isti'la dan istifal dengan makhraj al-lisan tu. Ya, itu nanti kesnya pada di mana itu nanti dulu. Ya. Okey. Tapi kita kena beza, saya nak beritahu di sini ada perbincangan makhraj huruf yang anggota al-lisan. Ya, yang menggunakan lidah. Ya, ada berapa tempat di situ? Makhraj huruf yang pada al-lisan itu ada berapa tempat keluar kat situ? Pada lidah ada berapa? Ada masih ingat? 10 Ustaz. Ada 10. Okey, bagus. Ada berapa huruf di situ? Di kawasan lidah saja, dari pangkal lidah sampai hujung lidah ada berapa? 18. Ada 18. Alhamdulillah, pakar-pakar dah semua ni. Ya. Jadi ada 18 huruf, ada 10 tempat keluar. Ya. Maksudnya kalau makhraj khasnya itu, kalau makhraj am itu satu je lah, al-lisan. Kalau dipecahkan kepada makhraj khas, makhraj yang lebih khusus, pecah kepada 10 tempat keluar. Daripada 10 tempat keluar dia cover, ya, dia meliputi 18 huruf. Itu adalah keadaan di mana bila nak menyebut huruf-huruf itu lidah akan main peranan di situ. Okey.
Maksudnya bila nak sebut huruf nun, ujung lidah pergi ujung langit-langit. Maksud menggunakan itu adalah dalam bab makhraj. Sangat berbeza dengan bab isti'la dan istifal. Ya, keadaan isti'la, istifal ini, isti'la keadaan lidah tu, sifat lidah itu dia meninggi, ya, melengkung ke atas, ya, melengkung ke atas, ya, itu dinamakan isti'la. Dia tak melibatkan mana-mana sentuhan, dia lengkung saja. Dia melengkung saja, dia tak menyentuh mana-mana, dia melengkung saja. Sifat dia melengkung, ya. Maksudnya menaik ke atas lah, ya. Kalau maksudnya tali lidah tu nampak, bila diangkat tu tali lidah tu nampak terangkat lidah. Itu dinamakan isti'la. Dan satu lagi istifal, lidah dalam keadaan diam, keadaan berada di tempat asal dia. Ya. Jadi keadaan lidah melengkung, ya, menaik, meninggi ke atas, dan keadaan lidah merendah ke bawah, itu yang menyebabkan sebutan-sebutan huruf itu menjadi tebal dan nipis. Angin, kalau dia melengkung ke atas, keadaan angin itu dikawal dalam mulut, ya, dia tak lepas keluar, dikawal dengan lidah tadi tu. Keadaan lidah tu, jadi angin itu, ya, udara itu tak dapat dikawal, udara itu yang bacaan tu jadi tebal. Berbanding istifal, keadaan lidah merendah, suara tu dia keluar terus je, tak ada apa-apa halangan, ya, tak ada blok lah, ya, tak ada blocking, ya. Berbanding dengan yang tadi itu melengkung, dikawal tu, suara itu dikawal tu yang berbunyi dengan isti'la dan istifal. Tetapi dia tidak melibat apa-apa sentuhan. Bila melibat apa-apa sentuhan, maka akan berlaku dua pertemuan. Itu yang akan lahir huruf tu. Kalau huruf qaf, pangkal lidah, kan, ke langit-langit, lembut, kaf, ya, pangkal lidah ke langit-langit yang di belakang sekali, ya. Itu nanti kita cerita tentang makhraj dengan sifat tu nanti dulu, ya. Tapi nak cerita bila pangkal lidah menyentuh, ya, ataupun tengah lidah menyentuh mana-mana, ataupun hujung lidah menyentuh mana-mana, maka akan keluarlah huruf-huruf yang, ya, yang lahir daripada sentuhan tersebut. Berbanding dengan isti'la dengan istifal, dia tidak melibat apa-apa sentuhan. Hanya keadaan lidah tu sendiri, ya, yang menyebab melengkung ke atas, maksudnya meninggi, menaik, ya, terangkat, dan satu lagi keadaan lidah tu mendatar, duduk berada di tempat dia. Okey, faham ya? Beza antara makhraj al-lisan, ya, dan berbeza antara sifat isti'la dan istifal. Kedua-duanya sama, masih keadaan lidah, tetapi beza, ya, satu makhraj, satu sifat, ya. Sebab saya nak benda ni clear, sebab nanti bila dalam masalah dengung, masalah nun sakinah dan tanwin, nanti kita dah tak, orang kata apa, tak berat sangat nak faham, ya. Sebab bila sebut duduk dalam nun sakinah dan tanwin, kita lihat banyak lagi berlaku gabungan-gabungan ini, ya. Berlaku gabungan-gabungan. Okey, itu nanti kita akan Kelas dia nanti. kali ya. Kelas COVID tak dapat. Okey. Jadi tebal dan berat nipis ini, ya, dia merujuk kepada keadaan lidah tersebut yang terangkat, isti'la, dan keadaan lidah yang merendah, iaitu yang dinamakan istifal, ya, yang terdapat pada huruf mana, ya, iaitulah pada huruf isti'la ada 7 saja, ya. Khussa, dagtin, qis. Mana bila sebut ini keadaan lidah itu dia terangkat, matikan dengan alif, ya. Baru kita nampak lebih jelas lah, ya. Dia meninggi, ya. Kemudian sad, ya. Dot itu juga, ya. Ya, walaupun makhrajnya kena tepi, sepanjang tepi lidah itu, ya, kena dengan dirham yang di atas, tetapi keadaan lidah itu kau perasan dia masih lagi terangkat. Ya, keadaan pangkal lidah tu. Begitu juga ghain, ya, walaupun makhrajnya hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha berada di, ya, berada di mana? Ya, di hujung kan, ya, ghain dengan kha itu sama, tetapi lidah itu diangkat. Kemudian pa, ya, pa, kita tengok, ya, sebutan matikan dengan alif, ya, walaupun hujung lidah itu pergi dengan
ke rumah ta, iaitu ya dengan apa, dengan pangkal kan, pangkal gigi hadapan ujung lidah, tetapi keadaan ya dia punya lengkungan itu masih berlaku ya, sebab tebal ya. Jadi mengeluarkan bacaan yang tebal. Ta, au, kalau tak melengkung dia ringan ya, banyakkan bunyi ta lah, at. Sebab itu ta dengan ta beza dia, satu yang melibatkan lengkungan, terangkatnya lidah, satu lagi tak terangkat. Ya, jadi tidak ada suara yang diblok ya, yang di blocking tu. Okey, maksudnya yang apa? Jadi bila terganggu pengeluaran suara, maka dia akan jadi beratlah ya, udara di situ akan berkumpul. Lepas tu qaf, au ya, Allah, au, semua nampak keadaan lidah itu terangkat ya, meninggi. Inilah huruf-huruf yang kita kena kuasai, kena kenal ya, 7 huruf ini yang dibaca dengan tebal. Sebab apa dibaca dengan tebal? Iaitulah sebab ya berlakunya keadaan lidah itu yang menaik meninggi. Untuk menaik meninggi kita sendiri boleh buat sebenarnya. Tapi bagi huruf kha dan sad dia semula jadi. Tapi kalau dia tak belajar, macam mana dia nak naikkan lidah tersebut? Sebab itu kena ada teori. Ni yang kita belajar ni ya, bila berjumpa huruf kha, bila berjumpa huruf sad ya, huruf dad, ghain, ta, qaf dan dha ini, maka ya lidah ni itu kena perhatikan ya. Jadi bila dalam bacaan Quran ya, dalam bacaan Quran macam tadi tempo kan, di mana-mana huruf itu ada tempo dia, cepat dan lambat. Begitu juga dalam bacaan tebal dan nipis, kalau dia tak tebal dia nipis. Ada dua saja. Tak tebal dia nipis. Maksudnya kalau tak lidah tu meninggi, lidah tu akan merendah. Dia tak akan lidah tu tengah-tengah tak ada. Ya, tak meninggi, tak rendah. Jadi dalam bacaan Quran kena perhati ni ya, supaya bacaan kita itu sempurna ya. Jadi dalam bacaan harakat itu bukan sahaja dia melihat tempo, tapi ada tebal dan nipis yang tak boleh kita tinggal ya, kuasai dengan baik. Jadi huruf istifal adalah baki daripada huruf-huruf yang 7 inilah ya, ada 21 lagi. Yang lain semuanya baca istifal. Apa maksud istifal? Keadaan lidah itu merendah ya, jadi udara senang keluar. Ya, tak ada apa-apa halangan. Dihalangan dengan naiknya lidah tu yang mengeluarkan sebutan yang berat ya, sebutan yang tebal. Okey. Ini contoh. Ini contoh antara sebutan tadi ya, sebutan tebal dan nipis. Okey. Ini yang merah ni sebutan tebal yang asliah lah. Kalau macam ini tebal juga, tapi dia sebab apa? Lafzul jalalah. Ya, dia bukan asliah, maksudnya dia mendatang kemudian sebab datang pada kalimah Allah. Asalnya lam tu baca nipis juga ya, tapi bila duduk pada kalimah Allah ditaghliskan, dibesarkan sebutan lam tu jadi la. Jadi ini yang asal ni. Ya, yang sebut khussadatin qis ini. Maka dalam bacaan kena perhati. Di samping kita jaga tempo, jaga keadaan lidah tu. Ada yang meninggi, ada yang merendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kha ya, tapi yang moncong kha. Tak cukup yang dalam saja, yang dalam dia tebal. Naikkan je lidah tu teballah dia. Tak perlu ya bergerakan, dia tidak kata apa, tidak ada keperluan mulut tu nak gerak. Tidak dituntut ya. Kalau bergerak juga takut-takut nanti lahir huruf yang lain pula ya. Kha, khatama, khatamallahu ala qaf tebal, ala qulubihim ya. Bila tebal tu keadaan lidah tu dia terangkanlah, ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dengan tempo yang lambat, dengan keadaan lidah yang terangkat ya, dengan mulut yang
Yang mana? Yang fathah. Kena perhati tu 3 perkara tu. Wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah. Ha, ni jangan hilang. Walahum, ha jangan hilang. Walahum azabun azim. Jadi wow, keadaan lidah ni semua rendah. Walahum, walaupun huruf tu moncong, lidah tu tetap rendah. Ya, yang moncong tu sebab pergerakan, ya, pergerakan dhammah di situ yang melibatkan bibir. Kan yang melibatkan bibir itu atas, bawah, depan. Jadi yang itu sajalah. Walahum, lidah jangan bergerak-gerak kat dalam tu, joget-joget kat dalam. Jangan. Dia sama ada naik atau rendah aja. Ya. Okey. Walahum azabun azim. Ya, jadi dalam bacaan Quran itu ada tebal, ada nipis. Ada tebal, ada nipis. Dia tak ada tengah-tengah. Ya. Jadi insya-Allah bila kita faham ni yang asas ni, barulah kita boleh kata apa, dapat kuasai, ya, bacaan tu dengan baik. Sebab apa? Sebab bermula dari kefahaman kita. Ya, kalau kita ajuk-ajuk ikut-ikut orang pun tak jadi juga. Jadi nak kena faham. Sebab tu penting, ya, perkemaskan tajwid ini penting. Sebab siapa lagi nak bicara kan, ya, daripada awal asas ni, ya, tak ramai. Jadi yang duduk kat sini ambil kata apa, ambil nota ni di sini. Nanti nota ni saya akan bagi nanti. Perhatikan, ya. Pertama, bila baca Quran, perhatikan barisnya, gerak mulutnya, perhatikan temponya, perhatikan lidahnya. Sebab tu semua main sekali. Dia sekaligus naik. Ya, sekaligus naik. Kalau maksudnya sekaligus dia beramal. Jadi insya-Allah lah, ya, bila dapat kuasai itu, bacaan tu akan jadi smooth, jadi ringan. Ya, bacaan tu akan sempurna, akan nampak kemahiran dalam bacaan. Mana-mana yang mahir, inilah yang dia jaga, ya, dalam sebutan barisnya, tebal nipisnya, dalam sebutan temponya, ya, kena tempat dia. Okey. Jadi nak faham, bila baca Quran, perhatikan gerak mulutnya, perhatikan dia punya tempohnya, dan perhatikan lidahnya. Okey. Lidah tu dua keadaan saja, merendah, naik. Dia masa menaik dia tidak menyentuh mana-mana. Ya, dia naik sajalah. Ya, naik saja. Ya, tak berbat. Sebab itu kalau kita perasan pada huruf-huruf, ya, pada huruf-huruf yang tebal itu, ya, walaupun dia dalam keadaan dia berbaris, tetapi lidah tu dia statik gitu je, naik-naik saja. Ya, dia tidak mengganggu pergerakan mulut pun. Tetapi dia sekali. Kalau macam sad tu dia kena naik sekali lah. Ya. Contoh kalau sad pada depan, su. Masa su, mulut moncong, lidahnya dia naik, terangkat. Ya, dan lambat sebutannya, ada sifatnya sifat rafawah. Ya, tak susah, tapi kena faham tu slow-slow. Insya-Allah. Ya. Perhati balik, ya. Okey. Baiklah, sebelum kita talaki surah Dukhan, ada siapa nak bertanya? Boleh? Ada sedikit masa lagi. Boleh faham, ya? InsyaAllah. Kalau tak ada tanya tu faham lah. Ustaz nak tanya sikit, Ustaz. Macam mana makhraj dengan ketebalan tu bergabung lah? Pasal bila kita sebut makhraj, adakah kita sebut dengan sifatnya sekali? Ya. Bila kita sebut makhraj, tak lari daripada, sebab makhraj nak mengeluarkan zat huruf tu. Ya. Nak mengeluarkan huruf tu sendiri. Tetapi kesempurnaan huruf tu tak sempurna kalau kita tak dipakaikan. Sifat tu adalah pakaian dia. Disempurnakan dengan sifat-sifat tersebut, dan dia akan keluar sekali. Masa nak keluar sekali tu, kita kena faham huruf tu pakaian dia apa. Katakan kita ambil satu huruf ta. Kita kena tahu, ta ni pertama daripada sudut dia huruf dia hamas. Ya kan? Ciri-ciri dia. Jadi hamas. Yang kedua apa? Syiddah. Yang ketiga istifal. Yang keempat infitah. Kan? Yang kelima, ingat,
Izlat ke Ismat? Okey, tak apa. Saya tak belajar saya tak ajar lagi benda tu, tak apa. Jadi maksudnya setiap huruf minima ciri yang ada pada dia 5 sifat. Setiap huruf itu yang kita keluarkan daripada makhraj itu dipakaikan dia itu sempurnanya itu minima bagi dia itu 5 sifat. Paling banyak 7 sifat. Ya. Tu paling banyak ada 7 sifat. Bila sifat itu kita kenal, memang sifat tu kena kenal. Kalau kita tak kenal, bagaimana kita nak sempurnakan dia? Ya. Kalau sifat tu tak kenal, macam mana kita nak angkat lidah, nak rendah lidah? Macam mana kita nak kenal isti'la, istifal? Jadi memang kena kenal. Sebab itu makhraj sifat tu dia ibarat ibu dan ayah lah, tulang belakang utama dalam sebuah bacaan. Kalau walaupun dia mahir dan hukum tajwid, tapi makhraj dengan sifat dia tak kuasai, dia tak tahu mana nak keluar huruf ni dan apa ciri-ciri huruf ni, keistimewaan huruf ni dia tak sama. Ya, maka susah sukar bagi dia. Sebab nanti bila dia baca tu, ya, bila ditanya dia susah nak menjelaskan. Ya, susah nak jelaskan. Ini yang kadang-kadang jadinya orang kata apa, metod-metod yang baru dalam bacaan. Ya, contoh ni macam ni, dia akan keluar kaedah yang lain, Padahal kalau rujuk makhraj dengan sifat selesai masalah. Ya, sebab itu hatta dalam masalah baris ni, dalam masalah harakat ni, dia tak lagi merujuk kepada mana? Merujuk kepada makhraj dengan sifat juga, tak lagi. Cuma kita nak tahu di mana peranan-peranan benda ni, ya, dalam bacaan Quran. Macam tadi kita dah tahu peranan lidah istifal ketika di mana, peranan syiddah dan khawah ketika di mana. Begitu. Boleh? Satu lagi, bila kita sebut dah makhraj tu, bila sifat katakan sifat khawah tu, automatik lidah tu naik ke atas tebal. Kalau kita tahu, biasanya kalau sifat-sifat lazimah automatik naik, kan? Tapi kalau dia tak belajar, dia tak tahu, dia kadang-kadang dia tak sengajalah naik tu. Dia tak sengaja. Itu yang kadang-kadang bila baca tebal, kita kata tebalkan lagi. Maksudnya, tapi kalau dia faham itu tebal, dia akan tebalkan sungguh. Maknanya dia akan naikkan lidah tu lah maknanya. Dia akan naikkan lidah tu. Sebab itu kena tahu. Ada segi teori, segi dirayah. Sebab itu ilmu tajwid ni dia kena ada dua, ya, dalam tajwid qiraat ni ada dua. Satu riwayah, satu dirayah. Riwayah ambil bacaan dengan guru. Dirayah kena macam ni, teori dan praktikal macam ni. Baru dia komplit, insya-Allah. Okey, jazakallah Ustaz. Okey, baiklah. Alhamdulillah, sedikit masa kita. Terus kepada talaqi surah Dukhan, ya, ayat yang ke-9 hingga ke-14, ya. Cuma istimewa di sini, ya, yang hadir kita dah letakkanlah, ya, tanda-tanda waqaf. Macam tadi pun ada juga tanda-tanda waqaf. Kaf, kafta ni, apa maksud kaf ni? Adalah kafi, ya. Waqaf kafi maksudnya cerita dia dah dia punya sudut, kata apa, ayat, ya, dah sempurna, ya, ayatnya dah sempurna, tetapi maknanya masih berkait dengan selepasnya. Itu cerita kafi. Kalau tam, maknanya dah sempurna, ayatnya dah sempurna, maknanya pun dah sempurna, tak terkait lagi dengan, ya, selepasnya. Berbanding dengan hasan, ni ada tanda hasan ni bermaksud, ya, kalimahnya dah sempurna, ya, kalimahnya, ayatnya tidak sempurna, ya, maknanya, ya, pun tidak sempurna. Maksud tak sempurna dia berkait dengan selepasnya. Namun jika hasan berada pada hujung ayat Quran, maka dibenarkan waqaf, tak perlu ulang balik. Tetapi kalau hasan berada di pertengahan ayat-ayat Quran, maka kena ulang balik dengan kalimah-kalimah yang sesuai sebelumnya, ya. Itu dalam ilmu dalam waqaf ibtidak lah, ya, yang melibatkan tam, kafi dan hasan, kaedah bacaan Quran. Sebab apa? Bila kita baca Quran, bukan sekadar kita nak betulkan makhrajnya, sifatnya, tajwidnya, qiraatnya, tetapi kita nak sempurnakan makna yang kita baca itu seperti makna yang dikehendaki, ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Insya-Allah. Okey, terus ada siapa yang nak baca di sini? Silakan. Saya tak baca, saya kurang sikit hari ni, ya. Perit suara. Assalamualaikum Ustaz. Saya Aminah Hussein nak cuba Ustaz boleh? Sila.
Ayat 9 balhumnya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti praktis lagi ya. Auzubillah tu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey Ustaz. Kalau saya nak nanti panjang pula masanya. Nanti dulu. Okey, tak apa. Kita tumpukan yang mana kita tumpu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ner. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ni. Potong terus ni. Ni rahim ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawm. Teman. Rahman. Fartaqib yawma nampak macam terpotong dengan gangguan qalqalah. Qalqalah tak mengganggu bacaan ya. Fartaqib yaw itu mengganggu. Nampak? Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas. Ada ghain tu ya. Naikkan lidah tu. Kalau lidah tak naik dia akan jadi nipis. Ada gut tak nak. Yaghshan nas. Hadza azabun alim. Ada terpotong di situ. Hadza azabun alim. Hadza azabun alim. Kenapa azabun alim? Alim. Ada terpotong napas kat situ. Terpotong suara. Hadza azabun alim. Hadza azabun alim. Gitu saja. Udah Ustaz. Terus. Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Inna mu'minun. Munjong. Inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Rasulun mubin. Sin nipis bunyi sofir sin. Rasul siulan. Rasulun mubin. Walaupun sama dengan sad, tapi sad dia keadaan dia tebal bandingkan sin nipis. Rasul nipis saatnya. Rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Mu'allamu sebut mu dulu ya. Kalau dengan Ustaz Nazri dia akan kata mu dulu. Wa qalu mu'allamu wa qalu mu'allamun majnun. Wa qalu mu'allamun majnun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okay, terus ada yang lain? Silakan. Ustaz, saya nak baca Ustaz. Saya nak baca Ustaz. Fadhali. Siapa? Aminah Ahmad. Okey. Saya Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tinggi sangat tu. A'udzu billahi
La, na. Rendahkan sikit, rendahkan rahang. Tarik rahang buka. Ya. أعوذ Billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Minasyaitan. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ulang balik. فارتقب يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا عذاب إنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وقد جاءهم رسول مبين وقد جاءهم رسول مبين رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Nampak macam ada terbenti suara kat sini. Mu'allamun majnun. Mu'allamun majnun. Okay, alhamdulillah. Okay. Cuma rendahkan sikit. Ba. Rendahkan. Okay. Okay, baik. Ba. Okay. Baik, tak semasa Ustaz. Boleh? Soalan lagi yang terakhir. Hamzah Jamhari ya. Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebut ra dulu. Ra. Jangan gabung ra dengan ha, tak boleh gabung ya. Ra, ha. Walaupun ha tu mati tapi ra tu tak boleh tarik ha tu. Hukum dia izhar kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditarik ha nanti bunyi rah pula. Masih ra. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. Bal hum fi syakki yal'abun. Yal'abun. Bal hum fi syakki yal'abun.
Fartaqib yauma Dia berhentilah. Fartaqib yaum. Tak ni. Fartaqib yaum. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya. Yaghshan nas. Hadza azab. Hadza dah betul. Za tu rendah lagi. Hadza. Acuan yang sama. Hadza. Hadza azabun alim. Ya. Rabbana kshif 'annal 'azaba inna mu'minun. Anna lahum. Anna. Rendah sikit lagi, sikit je lagi rendahkan. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Jangan rasulum, rasululu, rasulum mubin. Tajamkan lagi. Lom dia nak belum. Lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun. Summa tawallaw. Summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Jimnya berat. Mu'allamun majnun. Dekat mana Ustaz? Ain tadi ke? Jim. Jim. Seolah-olah macam terberhenti suara. Majnun. Tak nak. Majnun. Dia sukra je. Tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Gitu ya. Dia bila qalqalah dalam pertengahan bacaan ataupun tengahan kalimah berada di sebutan dia terus je. Majnun, majnun. Itu tak boleh ya. Okey. Baik, terima kasih Puan Hamzah Jamhari. Baik ya. Kita sebenarnya habis pukul 10 ni. Dah terlajak 10 minit dah. Ya, terima kasih. Nasi mungkin ada yang ada urusan di luar ya. Okey, sama-sama insya-Allah. Ya, terima kasih atas bacaan semua. Okey, jadi baiklah. Alhamdulillah ya, mana yang nak baca tu saya minta maaf, kita kena stop dulu sebab saya ada urusan lagi di luar. Jadi terima kasih ya. Tak apa nanti Wancu. Kita baca minggu depan Wancu ya. InsyaAllah Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Jadi kita ulang balik ya. Jadi insya-Allah nota ni kita akan bagi ya, selalu dilihat ya dalam penyebutan baris ya, lihat dia punya bagaimana cara buka mulutnya, perhati balik ya. Selalu dilatih tengok cermin ya. Kemudian tengok tempo dia. Tengok lidah dia ya. Ni sebelum kita nak pergi lebih jauh ya, sebab nanti lebih jauh tu lebih orang kata apa, banyak perbahasannya. Jadi yang basic ni kita kuasai dulu dengan baik insya-Allah. Bila kita dah ke atas nanti, bila kita dah bicara tentang ilmu tajwid nun sakinah tanwin, kita dah tak rasa berat ya, boleh faham dengan baik insya-Allah. Jadi ada yang bertanya, gigi dah menjarang ni menyebabkan bacaan sin shin terganggu ya, bagaimana nak atasi ya? Tak dapat ya, ikut sekadar kita lah ya. Kalau boleh dipakai, diketatkan balik tu alhamdulillah kan. Kalau tapi kos tinggi juga tu ya. Kalau tak boleh, bacalah sekadar kemampuan kita. Jangan pula rasa tak nak mengaji pula ya. Kenapa gigi tak ada? Tak ya. Itu bukan isunya mengaji je ya. Allah Taala lebih mengetahui kekurangan kita tu insya-Allah. Tapi kalau kita boleh orang kata apa, rapatkan balik ya, usaha ya, mungkin kita ada cuma perlukan kos lah sikit ya, nak rapatkan balik tu ya. Jadi tak apalah. Jadi kalau tak boleh, ikut kadar kemampuan kita. Tapi saya ada satu pelajar, saya dah arwah pun,
Walaupun dia tak ada gigi, tapi dia boleh sebut dengan baik. Ya, dia guna kaedah sendirilah. Dia pergi ke sana ke sini lidahnya. Ya, dia beggar lah, dia modified lah. Modifiedkan sebutan. Jadi bila keluar tu masih sempurna bunyi huruf-huruf yang melibatkan hamas, ya, yang melibatkan huruf sin, shin tu masih sebut dengan baik. Kalau tengok gigi dah tak ada dah. Ya, ya. Saya tanya macam mana boleh buat? Saya buat macam ni Ustaz. Saya buat macam ni. Tak kisahlah buat macam mana. Yang penting keluarnya itu sempurna. Ya, mana dia walaupun berlawanan dengan kaedah-kaedah teori, tapi nak macam mana? Dah tak ada gigi kan? Kita pun tak boleh nak orang kata apa, benda yang nak gubah-gubah, ya. Dah semula jadi gitu. Kalau boleh baiki silakan. Kalau tak boleh ikut kemampuan kita. Jadi baiklah, alhamdulillah, terima kasih semua. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini, ya, sama-sama kita dapat manfaatkan ilmu ini, ya. Sama-sama kita dapat sampaikan insya-Allah. Dan kita doa sama-sama semuanya sihat, ya, jauh daripada COVID, ya. Yang kena COVID, ya, positif, kita doakan kesembuhan, ya, sama ada keluarga kita, ya, jiran-jiran terdekat kita, sama-sama kita doa, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan dan keselamatan. Begitu juga diri kita terus sihat, istiqamah, dan terus bersama dengan saya, ya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua sekali lagi. Dan sekadar itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Kita tutup dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz.